Dalam video kali ni, kita nak sembang pasal 5 player bola sepak yang pernah membunuh orang. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, hari ni kita nak sembang 5 player bola sepak yang pernah membunuh orang. Minggu lepas kita sembang pasal player bola sepak yang telah mati dibunuh. Minggu ni kita sembang pasal siapa yang bunuh orang. Kalau hampa tak tahu siapa 5 orang player tu, hampa tengok sampai habis lah. By the way, semalam Croatia telah memenangi tempat ketiga dalam Piala Dunia. Dan penentuan antara pasukan Argentina dan juga Perancis pula adalah malam ni. Kalau hampa main dekat video ni lepas final antara Argentina dan juga France, hampa komen lah siapa yang juara. So tak mau cakap banyak, kita masuk nombor 5 dulu. Nombor 5, kita ada Diego Buonanotte. Tak tahulah betul ke tidak aku sebut nama dia. Dia ni adalah seorang player bola sepak Argentina. Tapi yang ni boleh dikatakan bukan membunuh secara sengaja lah. Dan ni tak sengaja. Cerita dia macam ni, member ni bawa kereta. Dia bawa kereta bersama-sama dengan 3 orang lagi kawan dia. Kira dalam satu kereta tu ada 4 orang lah. Waktu tengah andoi balik rumah, tak tahulah macam mana tiba-tiba Aksiden langgar pokok. Yang lagi malang dah, 3 kawan-kawan dia tu meninggal. Dia seorang je selamat. Mungkinlah kereta tu dekat tempat dia seorang je ada airbag. Hal lain semua parah habis lah. Impak aksiden tu membuatkan Diego Buonanotte ni sampai trauma dan tak main bola sepak selama 5 bulan. Tapi selepas dia dah boleh cool balik, dan ni kira boleh kata nasib malang jugalah. Sebab polis meletakkan tuduhan dekat dia. Sebab dia seorang je selamat, nampak macam dia ni cuba membunuh kawan-kawan dia lah. Tapi nasib baiklah dia terselamat daripada pertuduhan tu. Malang betul dah lah dia bawa kereta. Lepas tu aksiden, alhamdulillah lah dia selamat kan. Tapi lelah kali dia kena cah. Member-member dia tak tahulah baik duit minyak ke tak. Tu kalau tak baik duit minyak tu, lepas tu dia kena cah bunuh pula. Ui, sakit hati oh. Dah tak mahu cakap banyak, kita masuk nombor 4. Nombor 4, kita ada Marcos Alonso daripada Chelsea. Yang ni play semua kita kenal, Marcos Alonso yang lalu main dekat Chelsea. Cerita dia pun kebanyakannya pasal bawa kereta juga. Tapi benda ni dah lama dah lah berlaku pada tahun 2011. Di mana waktu tu dia tengah bawa kereta dekat kota Madrid dekat Spanyol. Dia ni didapati memandu dalam keadaan mabuk sampai langgar dinding rumah orang, sampai membuatkan seorang wanita meninggal. Dalam muda lagi perempuan tu, umur 22 tahun, mati dah. Dan lagi parah dia, macam aku kata tadi, Alonso ni diketahui memandu dalam keadaan mabuk. Dah lah mabuk, lepas tu bawa laju pula. Lebih kurang 122 km sejam. Dia bawa 122 km tu kalau kat highway tak apalah, boleh kata slow. Ni dekat rumah orang, ni dekat kawasan perumahan, memang laju lah. Dan dikatakan Marcos Alonso ni mengalami kemabukan 3 kali ganda lebih daripada apa yang ditetapkan oleh Spanyol. Sebab kan setiap negara dia pada tetapkan had orang tu boleh mabuk macam mana kan. Bukan had mabuk lah, had pengambilan alkohol. Tapi Alonso ni telah melebihi batas 3 kali ganda. So memang kawan dia kena masuk penjara lah. Sebab ni memang pertuduhan membunuh lah. Dia sampai didakwa 4 tahun penjara. Tapi hukuman Alonso tu mungkinlah sebab dapat rayuan, dan ni dikurangkan kepada 21 bulan. Tapi selepas tu hukuman tu terus dibatalkan sebab Alonso ni dah settle kes luar mahkamah, di mana dia banyak pampasan dekat family tu. Family budak yang kena langgar tu, dia banyak 500,000. So tak apalah kan, family tu walaupun dia sedih dapat pampasan balik lah. Tapi itulah, duit tak boleh mengembalikan nyawa balik. So hampa hati-hatilah ketika memandu. Dan orang kata memandu ketika mabuk ni pun bahaya. Tapi ada satu lagi bahaya, iaitu memandu ketika main phone. Kajian menyatakan kalau hambuk kereta dalam keadaan main phone, 3 kali ganda lagi boleh menyebabkan kemalangan. Lebih lagi daripada hambuk kereta dalam keadaan mabuk. So jangan bawa kereta dalam keadaan main phone, okay? So kita masuk ke nombor 3. Nombor 3 kita ada legend daripada Belanda, iaitu Patrick Kluivert. Tapi benda ni dah lama dah berlaku. Waktu tu Kluivert masih lagi berumur 19 tahun. Dan dikatakan dia ni telah bawa satu kereta BMW. Dia bawa kereta kawan dia lah, mungkin tak dapat beli kereta baru lagi. Dan macam biasalah, mungkin excited. First time bawa kereta. Kalau hampa yang baru first time bawa kereta tu, hampa tahu lah excited dia macam mana kan. Dia ni bawa laju. Dah lah bawa laju, tapi bawa dekat kawasan perumahan. Dan ni didapati memandu dalam kelajuan 104 km sejam. Kalau dekat kawasan perumahan tu bagi aku laju lah. Dan lagi malang dia ada bawa seorang penumpang yang berumur 56 tahun. Dan tiba-tiba disebabkan dia bawa kereta tu terlalu laju, dia ni sampai aksiden sebab tak dapat kawal kereta tu terpelanting. Tapi dia ni terselamat. Tapi Kluivert ni tak disabitkan dengan kesalahan penjara lah. Tapi dia ni pernah disabitkan untuk dilarang memandu seumur hidup dia. Tapi nasib baiklah hukuman tu diringankan. Dia ni kena buat kerja susah selama 240 jam. Dan juga larangan memandu selama 18 bulan sahaja. Itulah budak-budak muda kita, jangan bawa kereta laju-laju. So 3 pembunuhan yang berlaku ni semua disebabkan kemalangan. Kita boleh katakan pembunuhan yang tidak disengajakan lah. So kita masuk ke nombor 2. Nombor 2 kita ada Bruno Fernandes. Bukan Bruno Fernandes MU tu. Walaupun ramai tak suka dia, tapi dia tak pernah bunuh orang lah. Kita sembang pasal Bruno Fernandes, goalkeeper pasukan Brazil. Bruno Fernandes di Sousa ni telah dijatuhkan hukuman selama 22 tahun penjara atas kesalahan pembunuhan secara terancang ke atas bekas teman wanita dia.
Perkara ni berlaku pada tahun 2010 dan bekas Kapten Flamengo ni dikatakan juga dia ni bukan saja melakukan pembunuhan kepada bekas temu wanita dia pun memotong daging bekas temu wanita tu kepada bagian kecil. Lepas tu hampa tahu apa? Dia bagi makan anjing dia. Ish, aku tak tahulah apa gamuk kejam dia ni kan. Dah bunuh tu tak apa lagi, ni bagi makan anjing pula. Mungkinlah dia geram sangat kot. Dan dia ni bukan disabitkan dengan ketuduhan tu saja, dia ni juga disabitkan dengan pertuduhan atas penculikan anak dia sendiri. Tu kita tak tahu laki apa. Mungkin kes pergaduhan berebut anak lah bila dah berpisah. Mereka ni macam biasalah kan, tak kahwin lagi tapi dah ada anak. Lepas tu bila berpisah, berebutlah siapa nak jaga anak tu. Mungkinlah nikah dah. So kita ke nombor 1 pula. Bagi aku nombor 1 ni yang paling tragis. Nombor 1 kita ada Alexander Villaplane, seorang pemain tengah pasukan Perancis. Bukan saja pemain biasa pasukan Perancis, dia juga kapten kepada pasukan Perancis yang bermain pada Piala Dunia 1930. Tapi sayang, mamat ni ketika Perang Dunia Kedua, dia ni telah join Nazi dan berkomplot dengan tentera Jerman tu. Dia ni boleh kira melakukan kejahatan yang sangat luar biasa lah. Sebab sepanjang dia melibatkan diri dalam komplotan Nazi tu, dia telah membunuh lebih daripada 50 orang tahanan yang tidak bersalah. Boleh kata kekejaman yang paling ekstrim yang pernah dilakukan oleh Alexander Villaplane ni, dia ni pernah mengarahkan eksekusi kematian. Maksudnya dia pun nak tembak semua tu lah. 53 orang serentak dekat Musidan, iaitu dekat Perancis. Tapi pada tahun 1944 dia ni telah ditangkap dan telah pun diberikan hukuman mati atas disebabkan komplotan Nazi lah, dan juga kes pembunuhan. Dan dia ni telah sah diberikan hukuman pada 26 Disember 1944. So itulah 5 player bola sepak yang telah membunuh orang secara kejam. Aku boleh kata 3 orang sebelum ni kira tak sengaja lah, tapi 2 orang ni memang sengaja lah. Mungkinlah mereka ni terlalu geram ataupun ada something benda yang mereka sembunyikan. So itulah disebabkan berlakunya pembunuhan. Dan apa lagi topik misteri ataupun crime yang hampa nak aku kupas dalam segmen Pala Bola Misteri ni, hampa komen kat bawah, okey? Dan malam ni kita saksikan perlawanan Argentina dan juga Perancis dekat final Piala Dunia. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.